Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kami akan membuat perbincangan berkaitan dengan kita ada dua tajuk yang akan dibincangkan dalam perbincangan ini, iaitu yang pertama, apakah peranan tajuknya peranan keperluan Undang-Undang OSH dalam pengurusan perniagaan, dan juga tajuk kedua adalah ciri-ciri dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pertama sekali, saya dalam perbincangan ini kita terdiri daripada 4 orang pelajar atau 4 orang ahli. Yang pertama adalah saya, Muhammad Saiman bin Ramli, bernombor matrik B0918103111. Dan yang ahli lain akan perkenalkan diri. Terima kasih. Okay, saya Muhammad Ashraf bin Zafar Syam. Nombor saya B0918100352. Seterusnya. Okay, nama saya Arya Hasban bin Azhar dengan nombor matrik B0918104237. Dan saya nama saya Muhammad Faiz bin Khalid dan bernombor matrik B0918100543. Okey, terima kasih kepada semua ahli dan juga pelajar yang perkenalkan diri mereka. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan membuat satu bincangan. Okey, dalam bincangan ni saya melakukan beberapa soalan. Okey, dan dalam satu soalan tu kita akan berbincang dan kita akan mendengar pendapat setiap ahli lah. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berlainan. So, dari situ kita dapat berbincang, kita dapat tengok pendapat masing-masing macam mana. Jadi, soalan yang pertama daripada saya. Apakah yang dimaksudkan dengan roles of OSH atau lebih dikenali sebagai peranan OSH? Okey, jadi daripada pandangan saya dan pendapat saya, OSH ni adalah satu singkatan bagi Occupational Safety and Health, atau dalam bahasa Melayu ialah Pekerjaan, Keselamatan dan Kesihatan. Peranan OSH ni antaranya adalah untuk memupuk persekitaran, pekerjaan yang selamat dan sihat. Selain itu, OSH juga melindungi semua orang awam yang mungkin terjejas oleh persekitaran pekerjaan. Jadi bagi Cik Ashraf, apakah pandangan anda, apakah pendapat anda tentang soalan yang pertama? Okay, pada pandangan saya pula, saya setuju dengan awak punya maksud yang awak kata OSH adalah dari segi adalah kesihatan keselamatan, sebab itu adalah lebih kepada satu akta keselamatan dan kesihatan untuk pekerja dekat pada tahun 1994. Okay, dan ini adalah salah satu juga dalam akta yang di bawah kandungan Kementerian Sumber Manusia untuk menjaga kesihatan pekerja. Okay, itu pandangan saya. Dan peranan ni sangat penting untuk dalam semua aspek dari segi kesihatan, pemesanan apa semua bangunan, memang penting untuk kehidupan seharian. Okey, bagi pandangan saya ialah roles of ini merupakan sebuah perundangan utama yang berkaitan secara langsung dengan hal keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk industri tersebut, ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Pada pendapat saya, jabatan ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di tempat kerja serta melindungi orang lain daripada bahaya keselamatan dan kesihatan. Apakah pendapat Cik Faiz? Okay, terima kasih Encik Azman. Bagi saya setuju dengan pandangan yang dibentang oleh rakan saya yang lain. Saya setuju, tapi saya nak bincangkan sedikit tentang, kita bincang tadi berkenaan dengan OSH dia punya umum. Sekarang ini saya nak bentang sedikit saja berkenaan dengan OSH coordinator. Function OSH coordinator ni, fungsi OSH coordinator ni, yang pertama dia membantu majikan dalam hal-hal keselamatan dan kesihatan. Yang kedua,
dia untuk memaklumkan jika terdapat sebarang hazard yang terdapat dalam kawasan kerja dan bajikan. Dan yang terakhir, koordinator ni juga fungsi dia untuk membuat laporan dan penambahbaikan berdasarkan siasatan yang telah dilakukan dalam kawasan bajikan tersebut. Sekian saya daripada saya. Okey, terima kasih. Jadi semua jawapan dan semua pendapat adalah lebih kurang sama. Okey, jadi mereka semua fahamlah tentang apakah maksud SH ini. Jadi soalan seterusnya, apakah maksud pengurusan perniagaan? Jadi bagi pandangan saya, pengurusan perniagaan ini adalah satu perancangan dan mengendalikan fungsi dan aktiviti seseorang ataupun melibatkan ramai orang, ataupun boleh dikatakan sebagai salah satu organisasi dan institusi. Pengurusan perniagaan ini juga memberi tumpuan kepada penganjuran, perancangan dan analisis aktiviti perniagaan yang diperlukan untuk mengurus dan menjalankan perniagaan dengan cekap. Jadi tujuan pengurusan perniagaan ini adalah untuk kita membangunkan pemahaman tentang teori pengurusan perniagaan ataupun aplikasi dalam pembangunan dan juga pembangunan kaki tangan. Jadi apakah bagi Cik Arif Azman, apakah pandangan anda? Okay, berdasarkan pandangan Cik Hafiz, saya ingin menambahkan beberapa isi berdasarkan pendapat saya, iaitu pengurusan perniagaan adalah sebuah proses strategi pentadbiran dan kawalan terhadap pengurusan sumber syarikat untuk meningkatkan produktiviti, daya saing, berkesan dan kecekapannya. Namun kita juga tahu bahawa pengurusan perniagaan juga dikenali sebagai kejuruteraan pengurusan perniagaan berbeza dengan pentadbiran perniagaan dengan menggabungkan kedua pengurusan strategi dan penerapan teknologi dan inovasi. Itu adalah pendapat saya. Apakah pendapat anda, Encik Ashraf? Saya tidak ada apa-apa nak tambah sebab berdasarkan apa yang anda cakap pada Azman, pada Api, saya setuju sebab memang pengurusan perniagaan ni penting. Sebagai satu adalah perancangan untuk menghasilkan benda yang strategik punya perancangan untuk bagi meningkatkan produktif satu company. Dan itu saja daripada saya. Pak Is ada nak tambah apa-apa? Loya, jap. Kalau daripada saya ambil daripada petikan dan kata-kata daripada Richard L. Dev, di mana dia pun menyatakan definisi pengurusan yang lebih kurang, iaitu pengurusan adalah pencapaian maklumat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, berorganisasi, memimpin dan mengawal semua-semua bagi mencapai maklumat sesuatu organisasi tersebut. Sekian saya saja. Okey, jadi jawapan yang diberikan daripada semua ahli adalah ada yang menyokong dengan jawapan saya, ada juga yang tambah jawapan sendiri. Jadi tiada masalah. Kita pun semua faham apakah pengurusan perniagaan ini dan juga kenapa kepentingan dia juga. Dan tujuan dia. Kita semua fahamlah dengan pengurusan perniagaan. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Okey, apakah peranan keperluan undang-undang OSH dalam pengurusan perniagaan? Okey, pada pandangan saya, kita sekarang berada di kita baru lepas pandemik, okay? Ekonomi pun agak sukar, agak ada yang jatuh, ada yang lagi bangun. Okey, dalam masa ekonomi yang sukar ni, dalam masa ada perniagaan yang jatuh, ada perniagaan yang bangun ni, kita perlu ingat peranan OSH ni. Apakah peranan dia? Okey, salah satunya peranan OSH ni adalah sangat baik dan juga sangat efisien untuk sebuah perniagaan dalam pengurusan perniagaan, dan juga dia juga boleh dikaitkan dengan prestasi dan juga keuntungan yang lebih baik.
Selain itu, jika kita abaikan peranan OSH dalam pengurusan perniagaan ni, sebuah perniagaan tu ataupun organisasi ataupun syarikat boleh mengalami kerugian. Mungkin kerugian yang besar ataupun kerugian yang kecil. Jadi pada pandangan Cik Faiz, apakah peranan keperluan OSH dalam pengurusan perniagaan? Terima kasih kepada Cik Hafiz. Saya bentangkan beberapa poin lah untuk kepentingan OSH ni untuk sebuah organisasi. So yang pertama, kita selalu ingat kalau undang-undang OSH ni sangat melecehkan, menjengkelkan, tapi kita kena tahu yang kalau kita follow akta ataupun garis panduan pada OSH ni, secara tidak langsung dia akan meningkatkan reputasi syarikat, meningkat dan juga lebih dikenali. Bila ada majikan melaksanakan pengurusan OSH dalam syarikat, dia membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan pekerja, sekaligus dia juga telah membina satu budaya OSH yang boleh dicontohi oleh syarikat-syarikat yang lain. So poin saya yang seterusnya, seperti sama macam poin Cik Hafiz bentangkan tadi, OSH ni juga dapat membantu dalam meningkatkan produktiviti syarikat. Di mana kalau pekerja-pekerja pun kalau melaksanakan garis panduan OSH ni, maka dia pun akan pandai jaga syarikat. Macam mana, bagaimana majikan mau lihat syarikatnya berkembang maju dan untung berganda sekiranya pekerja-pekerjanya sentiasa mengalami dan menguruskan OSH di tempat kerja. Jika semua ini dialami diguna pakai oleh semua syarikat, itu saja daripada saya. Kalau macam tu pada saya pula, kalau tentang peranan OSH ni adalah paling penting adalah peranan dia bagi kesedaran kepada pekerja lah. Yang kita pada kita juga, yang kita akan bekerja. Bila kita tahu peranan OSH ni penting sebab kita kena jaga kesihatan kita, keselamatan kita, terutama dari segi kesihatan di kita sendirilah. Kalau kita sakit, reputasi kerja kita akan jatuh, dan kalau berlaku macam kemalangan dalam tempat kerja, dia akan ganggu dari segi prosedur macam mana nak memastikan satu kerja tu. Mengenai tentang OSH ni juga, dia perlu menyalurkan satu benda yang komunikasi yang penting tentang SOP untuk dalam satu kerjaan. Sebab kalau tak ada SOP, memang caca mabal, maksudnya memang benda yang kita lakukan tu tak betul dari segi bukan tugas waktu kerja. Tu peranan yang saya anggap penting lah untuk OSH. Okey, berdasarkan soalan yang dituju atau yang diberikan oleh Cik Hafiz ialah apakah peranan peluang undang-undang OSH ni. Tujuan undang-undang ni diadakan ialah untuk membolehkan pihak pengurusan dan pekerja menilai dan mengambil tindakan ke atas masalah keselamatan dan kesihatan yang wujud. Seterusnya, memberikan kesedaran kepada pekerja-pekerja tentang pentingnya mematuhi polisi keselamatan dan kesihatan, dan itu menyalurkan pengetahuan dan pelajaran serta meningkatkan motivasi pekerja. Dan akhir sekali adalah merupakan alat komunikasi untuk berhubung bahaya atau risiko di tempat kerja serta langkah pencegahan. Undang-undang ini diadakan untuk membantu sesebuah pengurusan perniagaan. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, jadi konklusinya OSH ni sangat penting lah. Okay, sebab apa dia sangat penting? Kita tahu dia juga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih baik kepada sebuah syarikat ataupun perniagaan. Okey, jadi untuk tajuk OSH ni kita sudah habis, and then kita ke tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk
Yang kedua, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga ciri-cirinya. Okey, soalan saya, apakah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia? Okey, kita fokuskan di Malaysia saja sekarang ini. Okey, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ialah satu akta yang menyediakan rangka kerja perundangan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan di kalangan semua tenaga kerja di Malaysia dan juga untuk melindungi orang ataupun pekerja daripada risiko yang melibatkan keselamatan dan atau kesihatan yang berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja. Okey. Jadi konklusi daripada saya adalah Akta Keselamatan ni dia more to keselamatan lah. Kita tahu keselamatan dan kesihatan. Dan juga dia juga boleh melindungi lah kita ataupun orang lain daripada risiko yang boleh mendatangkan kata kemalangan ke ataupun insiden yang kecil ke, kemalangan yang kecil ke apa. Jadi bagi pandangan Cik Ashraf, apakah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pencegahan? Kalau bagi saya Akta Keselamatan ni memang lebih kurang macam Hafiz, macam awak. Sebab dia memang penting tentang pelindungan kita sebagai pekerja. Andai kata kalau kita ni bekerja tak ada apa-apa perlindungan, mungkin akan membagi kesan yang buruk lah kepada kita. Kalau kita contohnya berlaku kemalangan, patah tangan ke patah kaki ke, tiba syarikat tak nak cover, tak nak ambil tahu. So benda tu memang amat penting bagi kita semua rakyat Malaysia untuk tahu industri mana yang ambil akta ni, dan ada setengah industri tak ambil akta ni. So benda ni kita boleh naikkan ke pihak atasan, maksudnya dekat buruh, untuk agar kita lebih selamat lah untuk bekerja. Okey, terima kasih Cik Ashraf. Okey, bagi pendapat saya menyokong pendapat Cik Hafiz kerana Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini dapat membantu dalam dasar keselamatan dan kesihatan serta memberikan kewajipan kepada majikan kerjaan dan pegawai keselamatan serta untuk melaksanakan pemeriksaan dan menjamin keselamatan sesebuah organisasi. Seterusnya, apakah pendapat Encik Faiz? So, pendapat saya, kalau kita melibatkan akta ni, kita memang tak boleh ubah lah undang-undang. So di sini saya nak terangkan beberapa poin secara ringkas, di mana Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ni dia boleh diwajibkan diguna pakai dalam jadual pertama. Jadual pertama ni bermaksud sebuah organisasi yang melakukan perusahaan, contohnya perusahaan seperti makanan dan minuman, perusahaan seperti kulit, pakaian dan tekstil, perusahaan seperti kayu-kayan dan perabot, dan macam-macam lagi lah. Itu antaranya lah akta yang wajib, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja yang wajib dipakai oleh sebuah organisasi. Sekian. Okey, terima kasih. So, jadi bagi pendapat semua adalah kita boleh konklusinya adalah akta ni memang sangat penting lah kan, sebab dia melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah di Malaysia. Mana-mana pekerja dia memang agak penting bagi semua pekerja di Malaysia. Jadi kita ke soalan seterusnya. Okay, ini adalah tajuk yang perlu kita bincangkan lah. Memang tajuk yang akan dibincangkan, kira tajuk utama lah, iaitu apakah ciri-ciri dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia. Jadi ciri-ciri penting akta tersebut adalah di mana berlakunya satu penubuhan Majlis Kebahasaan bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang dinamakan sebagai NCOSH telah diberikan kewajipan untuk menggubal sesebuah polisi keselamatan dan kesihatan, melatihkan pegawai keselamatan dan kesihatan dalam kelas industri tertentu, dan juga penubuhan keselamatan dan kesihatan. Erti kata lain, polisi kita boleh kata adalah salah satu ciri utamalah dalam akta ini.
Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh, beberapa contoh polisi yang diguna pakai di Malaysia ni adalah menyediakan sistem pengurusan keselamatan, kesihatan dan persekitaran yang memenuhi kehendak perundangan negara serta piawai antarabangsa. Terusnya memupuk budaya kerja yang selamat melalui pendidikan dan latihan yang berterusan, menyediakan dan melaksanakan pelan tindakan bagi membolehkan aktiviti di Malaysia berjalan dalam persekitaran yang selamat dan sihat. Jadi poin-poin tu adalah salah satu contoh polisi keselamatan dan kesihatan yang ada di beberapa kawasan industri ataupun kawasan syarikat yang mengaplikasikanlah akta ini. Jadi saya kesimpulan di sini adalah saya nak bagi tahu di mana akta keselamatan ni, okey. Saya bagi contoh, dekat satu tempat tu dia ada orang kata pengaruh negatif, ada yang memberikan budaya yang tak hidup dekat kawasan kerja tu. Jadi ciri-ciri ni amat penting lah, okay, dalam sesebuah polisi tu. Okay, jadi apakah pandangan Cik Azman? Okay, bagi pandangan saya, fakta kesihatan dan keselamatan ini bukan kepentingan untuk masyarakat dan serta sebuah pengurusan bagi mencegah berlakunya sesebuah kemalangan yang merupakan aspek penting dalam pengurusan serta menunjukkan kemahiran yang baik. Seterusnya ialah pihak pengurusan dan pekerjaan mestilah bekerjasama dalam memastikan tempat kerja yang bebas daripada sebarang kemalangan. Akhir sekali daripada saya ialah sesebuah organisasi dan sumber yang perlu dibangunkan dan disediakan untuk menyokong ke arah kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Kerana saya rasa itu adalah keutamaan yang perlu diutamakan. Itu dari saya. Apakah pendapat Encik Ashraf? Saya tengok pandangan awak berdua, betul. Dia tentang orang kata ciri-ciri dia. Tapi saya nak tambah sikit, apa yang telah dicakapkan tu adalah lebih kepada asas. Itu adalah sebagai salah satu asas macam mana satu organisasi membuat akta kesihatan dan keselamatan pekerjaan 1994. Kalau benda asas pun kita tak main, jika kita adalah seorang ketua untuk satu syarikat atau organisasi, memang kita perlu tahulah asas-asas yang ini yang kita perlu buat untuk menghasilkan satu polisi, untuk menghasilkan satu tim ataupun kumpulan yang boleh membuat rangkaan tentang SOP bekerjaan ataupun SOP pekerja macam mana nak minta cuti sakit ataupun sebagainya. Okay, itu daripada saya. Pak Is, ada nak tambah apa-apa? Saya nak tambah sikit. Akta ni kan ada sesetengah garis panduan yang saya baca menyatakan akta ni dia tidak terpakai pada pekerja yang bekerja di atas kapal, melainkan atas kapal yang dikecualikan oleh Ordinan Perkapalan Saudagar tahun 1952, Ordinan 70 pangkal 52. Dia terangkan kat sini, kapal merangkumi setiap pengangkutan air yang digunakan untuk pelayaran yang tidak digerakkan oleh dayung. Tempat membaiki kapal, pelabuhan kering awam tidak dilindungi oleh akta ini kecuali apabila tuan punya kapal atau ketua kapal mengambil kontraktor untuk membuat kerja senggaran atau pembaikan. Ini contoh yang apa ni? Contoh garis panduan yang tidak boleh pakai akta. Akta inilah, akta ni yang antara yang tak boleh pakai. Okay. Itu daripada saya. Okey, faham. So jadi kita dapat lihat beberapa pandangan dan juga pendapat. Ada yang kata ini adalah satu asas, ada yang kata ini tak dipakai atas kapal. Jadi kita dapat lihat beberapa pendapat yang diberikan, banyak ciri-ciri. Yalah, dapat tengoklah. Seterusnya, apakah ciri-ciri penting yang perlu diambil kira
apabila kita mengaplikasikan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia. Jadi daripada saya, antara ciri penting yang perlu kita ambil ni adalah keselamatan pekerja atau seorang, keselamatan dan kesihatan pekerja atau seorang, and then persekitaran yang selamat dan sihat, seterusnya budaya kerja dan akhir sekali penambahbaikan polisi. Okay, ciri-ciri ni penting lah, okay, sebab kita perlu ambil kira keselamatan dan kesihatan tu, kita memang betul-betul kena ambil kira. Itu kita kena betul-betul pandang serius lah, okay, dengan keselamatan kesihatan. Jadi untuk yang persekitaran yang selamat dan sihat ni, kita pun tahu tadi kan, ada macam saya bagi contoh, ada yang tempat tu dia negatif apa semua. So jadi kita kena ada persekitaran yang selamat dan sihat, dan juga budaya kerja yang baik. Dan polisi ni juga kita perlu ditambah baiklah setiap dari semasa ke semasa. Jadi bagi pandangan Cik Ashraf macam ni soal ciri-ciri? Kalau ciri-ciri penting ni memang lebih kurang macam Hafiz, sebab yelah, kalau kita kena memang tahu keselamatan dari segi pekerja, memang kena tahu persekitaran dia. Kalau benda yang ringkas ataupun nampak simple pada pandangan kita tak titik beratkan, itu akan menjadikan satu masalah lah, daripada masalah kecil jadi masalah besar. So memang kita kena elakkan lah semua tu. Memang ciri-ciri penting dari segi keselamatan, dari segi untuk kerja, persekitaran tu amat penting. Memang kita lah sentiasa dititik beratkan dari zaman you lagi. Itu saja daripada saya. Okay. Untuk Cik Azman macam ni pula? Okay, berdasarkan pendapat saya, seperti sama juga dengan pendapat Encik Hafiz dan Encik Ashraf, cuma saya ingin menambahkan beberapa isi berdasarkan pendidikan saya, iaitu dengan adanya ciri-ciri pendapat, dengan adanya ciri-ciri ini dapat memberikan pendekatan untuk melakukan mencari masalah dan serta membetulkannya yang dapat dilakukan secara sistematik. Contohnya, majikan dan pekerja dapat memeriksa tempat kerja mereka secara proaktif dan rutin untuk mengenal pasti dan menangani bahaya sebelum mereka boleh menyebabkan kecederaan atau penyakit yang lebih serius. Apakah pendapat Encik Faiz pula? Bagi saya, semua pendapat yang dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya, lebih kurang saja jawapan dia. Mana ciri-ciri Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ni pentinglah untuk dari semua aspek. Dia boleh sebagai garis panduan lah undang-undang. Kalau kita ada masalah dalam organisasi, kita boleh rujuk akta ni. Saya daripada saya. Okey, jadi semua berpendapat bahawa ciri-ciri penting ni perlulah, kita perlu ambil kira lah kan, untuk keselamatan, untuk ni lah keselamatan kesihatan juga kan. Jadi lebih kurang samalah senang cerita, semua berpendapat samalah dengan saya. Ini soalan yang terakhir lah daripada saya. Okey, industri mana yang sering mengalami masalah dan memerlukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia? Industri mana yang sering mengalami masalah? Okey, jadi bagi pandangan saya, industri yang sering mengalami masalah adalah industri perkilangan dan automotif. Hal ini disebabkan kawasan atau persekitaran industri ini adalah agak besar dan luas bagi kawasan kilang dan agak kecil dan sempit bagi bengkel automotif. Antara masalah yang kita dapat lihat adalah kawasan bengkel yang kotor dan sempit. Bagi contohnya kilang ni lah, bengkel kereta lah senang cerita kan. Kita dapat tengok kan, bengkel kereta ni ada yang kecil, ada yang sempit, dan dia cepat kotor, and sampai barang pun tak boleh nak masuk. Jadi dia jadi kotor dan sempit. Jadi itu kawasan kilang yang terlalu ramai pekerja. Dia ada kebaikan bila ramai pekerja ni. Contoh macam kalau kita kilang roti lah kan, kita buat roti, so bila ramai pekerja ni cepat sikit kerja tu settle. Tapi ada keburukan dia adalah, contohlah kalau seorang pekerja ni dia tak sihat, and then dia berjangkit pula dengan orang lain. Sebab itu
kawasan yang terlalu ramai pekerja ni agak bagi adalah satu masalah lah. Dan yang terakhir, kawasan kilang yang mempunyai persekitaran yang baik tapi disalahgunakan. Okey, sebagai contoh, ada sebatang sungai dan sesetengah kilang ni dia buang toksik, sisa toksik ke dalam sungai. Okay, masalah ni kita pernah tengok kan, pernah berlaku di mana, di Johor Bahru tak silap saya, kilang tu buang toksik sampai sungai tu kotor, jadi sampai tak elok untuk untuk kehidupan dalam sungai itulah. Jadi kesimpulannya, kawasan ni kawasan perkilangan dan otomotif ni memang seringlah kita dapat lihat masalah dia secara umum lah. Kita pergi bengkel kita bertengok kan macam masalah itu. Jadi pandangan Cik Ashraf, industri mana yang sering masalah? Kalau saya pula, industri yang paling berbayar adalah construction, maksudnya bahagian sektor pembinaan bangunan, jalan raya. Sebab kat situ kita selalu nampak orang pakai topi keselamatan, pakai boot yang keras. Di situ kadang-kadang tengah buat kerja, batu jatuh atas kepala, ada yang terjatuh daripada tingkat atas ke bawah sampai patah kaki, patah tangan, ada yang mati pun ada kat tempat buat kerja. So kadang-kadang kebanyakan kes macam tu ditutup ataupun tak diwawarkan dekat media, memang risiko. So benda yang industri dari sektor pembinaan ni adalah salah satu juga industri yang perlu dititik beratkan dari segi SOP, dari segi macam mana nak elakkan perkara tu. Memang kebiasaannya yang kalau saya lalui juga, tentang saya pun pernah buat rumah. So saya memang akan orang kata diterangkan macam mana nak langkah-langkah berjaga bila nak buat satu rumah tu. Andai kata tersilap langkah, memang besi pun boleh tembus kalau tersalah pijak. Boleh terempak dengan batu tembak kerja. Itulah memang pada pandangan saya lah industri sektor pembinaan. Itu saja Cik Ashraf. Ya, saya. Okey, jadi pandangan Cik Azman macam mana pula? Industri mana yang sering ada masalah? Okey, seperti yang Cik Hafiz katakan sebelum ini, kita dapat melihat bahawa kilang yang membuang sisa-sisa toksik ini telah memberi kesan pada sungai kita. Dan berdasarkan penyelidikan saya ialah statistik ini menunjukkan bahawa majoriti kemalangan dan insiden ini berlaku dari kilang industri kimia dan petrokimia yang disumbankan oleh kegagalan manusia yang merupakan punca utama sungai itu dicemari. So sebagai jalan penyelesaian ialah kerajaan dapat melakukan pengawasan terhadap sesebuah kilang itu untuk memastikan bahawa kerja-kerja itu tidak melakukan kesilapan yang sama serta tidak akan mencemarkan kawasan sekeliling. Seterusnya ialah kita dapat melihat bahawa dari segi sektor pembuatan industri, bahawa penyelidikan menunjukkan bahawa kesilapan manusia juga menyumbang kepada amalan tidak selamat dan kemalangan yang merangkumi lebih dari 2/3 daripada jumlah kes kemalangan yang berlaku. Oleh itu, perlu adanya seseorang untuk menunjukkan serta mengawasi mereka agar tidak berdekatan dengan bahaya. Sekian dari saya. Cik Faiz macam mana pula? Kalau daripada pandangan saya, kita sering dengar akta yang melibatkan kawasan industri perkilangan, pelombongan di kawasan pembinaan. Saya kat sini nak terangkan di mana akta yang perlu dititik berat juga di kawasan sekolah. Kawasan sekolah pun tidak diberikan penekanan yang serius berkenaan dengan akta ni. Sebagai contoh, saya ambil pada sebuah sekolah rendah di Selayap, Selangor yang terletak di tepi jalan. Dia mempunyai persekitaran yang tidak bersih, terutama di kawasan belakang sekolah yang tidak berpagar.
dan kotor dengan sampah sarap yang memenuhi longkang-longkang. Ini menyebabkan pengaliran air tidak sempurna dan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Kes ni pun ada terbit di Utusan Malaysia pada tarikh 23 April tahun 1999. Daripada contoh yang saya terangkan tadi, ia menunjukkan dan memberi gambaran bahawa terdapat juga sesetengah pengurusan sekolah yang tidak peka dengan masalah kesihatan tersebut. Akta keselamatan dan kesihatan kan merangkumi semua dari segi kebersihan, pekerja semua. So ini menunjukkan sekolah pun perlu, kawasan sekolah pun perlu dititik beratkan mengenai akta keselamatan dan kesihatan pekerja ni. Yang saya baca. Okey, terima kasih kepada semua ahli. Jadi masalah ni sering berlaku kan, kita dapat lihat secara umum masalah ni memang sering berlaku dan pernah banyak kali jugalah kita dapat lihat di berita, di kata akhbar semua kan. Jadi akta keselamatan kesihatan ni memang sangat penting lah. Memang sangat penting bagi kita semua untuk melindungi kita daripada risiko dan juga dapat melindungi semua orang jugalah, orang sekeliling kita dalam kita melakukan satu kerja ke ataupun apa-apalah. Jadi itu saja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua pelajar dan juga sahabat-sahabat saya kerana memberikan pandangan-pandangan yang ada yang kita tak tahu, ada yang kita dah tahu kan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua dan terima kasih meluangkan masa untuk perbincangan ini. Jadi sekian saja daripada kami semua. Maaf atas salah dan silap dan daripada perkataan ataupun kata-kata kami. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi.